Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Marilah sama-sama kita mulakan program pada kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin hadirat semua yang sedang menonton siaran ini secara langsung di Facebook Kelab Mahasiswa Program Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, dalam wacana bicara wahyu siri ketiga pada kali ini, kita akan bawakan kepada anda semua satu perbahasan yang bertajuk konsep rahmatan lil alamin menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, bersama anda semua pada kali ini, saya Rara Aminul Ukhra binti Ismail selaku moderator dalam wacana kali ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan perkongsian bicara wahyu kita, moleklah kiranya kita mengenali terlebih dahulu serba sedikit latar belakang panel kita pada kali ini. Baiklah, saya perkenalkan kepada anda semua panel jemputan kita iaitu Ustazah Nur Ain binti Aslan, pensyarah Akademi Pengajian Islam ASIS UiTM Melaka, merangkap alumni mahasiswa Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, Masya Allah, sihat. Rara, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustazah. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi seperti yang saya sebutkan pada awal-awal tadi, pada kali ini kita akan membincangkan tentang konsep rahmatan lil alamin menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila kita sebut atau kita dengar perkataan rahmatan lil alamin ini, serta-merta ia mengingatkan kita tentang satu ayat Al-Quran, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107, yang bermaksud dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat pada sekalian alam. Jadi kita semua dan saya kira para penonton juga sudah terbiasa atau boleh dikatakan familiar dengan ayat ini. Jadi berdasar tersebut, boleh Ustazah terangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep rahmatan lil alamin atau rahmat kepada seluruh alam, dan adakah Nabi SAW itu sendiri adalah rahmat, atau apa yang dibawa oleh Nabi itu sebagai rahmat kepada seluruh alam? Baiklah, silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Rara kita selaku moderator pada hari ini, yang mana juga adalah setempat perjuangan yang mana kami dulu sama-sama sebenarnya dekat Institut Pengajian Islam, INSPI. Ni boleh kira reunion kecil lah Rara. Okey, jadi dan juga sekalung penghargaan saya tujukan kepada Barisan Kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Pelajar Mahasiswa Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah kerana mengajukan program ini serta menjemput saya sebagai salah seorang panel, yang mana insya-Allah dengan ilmu yang masih orang kata merangkak cetek ini, saya akan cuba kongsikan bersama dengan anda semua pada malam ini. Dan tidak lupa juga saya tujukan penghargaan dan juga salam hormat dan kasih kepada ibu saya yang sedang menonton, kan, dan juga ahli keluarga, juga para guru-guru asatizah yang sangat saya hormati dan juga saya kasihi, rakan-rakan serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan, insya-Allah para penghuni syurga insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini
kita seperti yang moderator juga telah maklumkan dan telah berbicara sedikit berkaitan topik pada hari ini yang mana bersesuaian dengan konsep atau tema yang diberikan, iaitu bicara wahyu. Jadi hari ini kita akan membincangkan sedikit berkaitan dengan konsep rahmatan lil alamin menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mengapa konsep ini ataupun saya memilih perkara ini untuk kita bincangkan bersama pada hari ini adalah kerana yang pertama, sejak kebelakangan ini atau isu-isu kebelakangan ini banyak kekeliruan terhadap bagaimana sebenarnya konsep rahmatan lil alamin yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan, kan? Macam mana sebenarnya ni? Jadi masyarakat sekarang confused sehingga kan datang pelbagai polemik atau isu-isu berkaitan dengan perkara ini. Jadi sebab tu kita harus perjelaskan kepada masyarakat ataupun kepada para pendakwah sendiri sebenarnya bagaimana konsep ataupun kerangka rahmatan lil alamin menurut Al-Quran. Adakah ianya sekadar toleransi ataupun kasih sayang dalam agama Islam itu sendiri, atau apa sebenarnya? Adakah ketegasan? Perjuangkan kejahilan itu ataupun perjuangkan untuk kita benteras kejahilan itu bukan salah satu daripada konsep rahmat. So persoalan-persoalan seperti inilah yang membuatkan saya merasakan dan juga mengajukan topik ini sebagai salah satu topik perbincangan pada hari ini, insya-Allah. Jadi sekadar mana yang saya mampu, insya-Allah saya akan kongsikan bersama hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baiklah, panjang pula intronya. Kita berbalik kepada soalan yang telah ditanyakan oleh Ustazah Rara kita pada saya berkaitan dengan apa maksud di sebalik sebenarnya berkaitan dengan konsep berdasarkan surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107. Berdasarkan apa sebenarnya konsep rahmatan lil alamin di sini? Jadi kita tengok dulu apa maksud ataupun terjemahan di sebalik ayat tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut yang membawa maksud, dan tiadalah kami mengutuskan siapa? Engkau, wahai siapa? Nabi Muhammad SAW, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi dalam konteks perbahasan, bahasa rahmat di sini sendiri sebenarnya membawa maksud kasih sayang. Kasih sayang yang membawa makna bahawa Nabi Muhammad SAW itu sendiri diutuskan sebagai kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi dalam konteks perbincangan kita pada hari ini sebenarnya kita kembali balik kepada turas. Sebenarnya para ulama sendiri dalam tafsir-tafsir mereka telah membincangkan berkaitan dengan perkara ini. Maksudnya dari sudut ayat surah Al-Anbiya ayat 107 ini sebenarnya telah diperbincangkan oleh para ulama, dan yang paling awal membincangkan berkaitan perkara ini adalah Imam At-Tabari sendiri. Yang dia menjelaskan bahawa rahmat di sini membawa maksud bersifat satu konsep yang bersifat universal ataupun alamiah. Universal secara keseluruhan macam tu. Dan yang seterusnya Imam Ibn Al-Jauzi juga jelaskan dalam tafsir beliau bahawa rahmat membawa maksud ataupun mendatangkan 16 maksud ataupun 16 sifat. Seperti apa? Seperti syurga, Islam, nikmat dan lain-lain, yang mana maksud tersebut ditujukan juga kepada apa? Sifat kasih, rahmat Allah SWT dan Rasulnya terhadap siapa? Makhluk sekalian alam. Begitu juga dengan tafsir yang seterusnya, iaitu Ahmad Mustafa Al-Maghari yang menjelaskan bahawa apa dia? Rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu terkandung apa? Terkandung di dalamnya undang-undang dan hukum yang memberikan kebahagiaan kepada siapa? Manusia. Di mana? Dunia dan juga akhirat. Jadi itu sedikit sudut pandang apa yang dimaksudkan berkaitan dengan rahmat itu sendiri, yang mana kita dapat simpulkan di sini bahawa rahmatan lil alamin itu sendiri menjelaskan berkaitan apa? Konsep rahmat itu tadi bersifat universal. Itu kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui agama Islam dan sesuai untuk semua makhluk. Itu adalah penjelasan yang pertama. Dan ini bermakna bahawa perutusan Nabi Muhammad sebagai rahmat buat sekalian alam ini diterjemahkan atau dibuktikan melalui apa? Melalui kehidupan baginda itu sendiri. Sebab apa? Kita berbalik pada ayat tadi. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat kepada sekalian alam. Macam mana nak buktikan itu?
kita berbalik kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mana kita boleh contohi. Okey, bagaimana komunikasi harian Nabi Muhammad SAW dengan orang sekeliling dia, bagaimana dia berinteraksi dengan alam semesta ini, bagaimana dia berinteraksi dengan haiwan dan sebagainya. Yang mana itu sebenarnya yang kita jadikan contoh secara literal, okey, kepada dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ini. Okey, jadi antara yang kita boleh ketengahkan contohnya adalah sifat ataupun tindak balas ataupun respon Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad SAW terhadap kanak-kanak itu sendiri, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis. Okey, sebuah hadis diceritakan setelah diselesainya solat jemaah, Nabi Muhammad selesai solat jemaah. Okey, setelah selesai solat jemaah, baginda melintasi kawasan yang ada kanak-kanak. Dan Jabir ibn Samurah jelaskan dia melihat Nabi mengusap pipi kanak-kanak tersebut. Sebab itulah kita kalau jumpa anak-anak kecil, kita cuba usap pipi dia. Sebab apa? Melahirkan rasa kasih sayang. Sebab apa? Satu rahmat juga bila kita pancarkan, lahirkan rasa kasih sayang kepada kanak-kanak. Siapa yang buat tadi? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita contohi bagaimana Nabi Muhammad tu buat. Okey, itu antara contoh dan banyak lagi seperti anak yatim yang dijelaskan dalam hadis, yang dijelaskan bahawa siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, dia akrab dengan aku seperti apa? Antara dua jari telunjuk dan jari tengah ni. Betapa akrabnya kita dengan Nabi Muhammad. Siapa tak nak kan? Jadi itu antara hadis-hadis yang dijelaskan. Jadi saya rasa itu penjelasan yang pertama daripada saya. Wallahu alam, saya serahkan kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Jadi dapat kita fahami konsep rahmatan lil alamin ini. Rahmat itu sebenarnya adalah kasih sayang yang Nabi bawa. Itu Nabi diutus sebagai kasih sayang kepada seluruh alam. Sebagaimana yang Ustazah sebutkan penjelasan daripada beberapa mufassirin, itu Imam At-Tabari dan beberapa lagi, itu rahmat suatu sifat yang universal kepada seluruh makhluk, dan beberapa contoh yang disebutkan oleh Ustazah itu tadi. Jadi berhubung dengan perkara tersebut, apabila kita melihat kepada kalimah alamin atau alam itu sendiri, jadi Ustazah pun sudah sebutkan tadi, sudah tentu ia memberi satu gambaran tentang perkara-perkara yang meliputi di dunia ini, sama ada manusia, jin, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Dan Ustazah juga sudah memberikan contoh Nabi tadi mengusap kepala kanak-kanak. Jadi di sana adakah terdapat hadis-hadis yang menunjukkan interaksi Nabi SAW yang menggambarkan wujudnya sifat rahmah terhadap alam ini? Silakan Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah soalan dia. Okey, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah moderator kita pada malam ini, Ustazah Rara. Jadi, okey, berbalik tadi, soalan yang seterusnya yang ditanyakan oleh Ustazah moderator kita berkaitan dengan apa interaksi Nabi Muhammad SAW sendiri dengan alam pula. Okey, jadi konsep rahmatan lil alamin ini setelah saya terangkan tadi, ia bersumberkan daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Anbiya ayat 107 itu tadi. Jadi jelas bahawa rahmatan itu sendiri membawa maksud apa? Kasih sayang, belas kasihan dan lain-lain. Tapi kasih sayang kepada siapa? Al-Alamin, iaitu bukan hanya manusia semata-mata, tetapi juga kepada seluruh alam, iaitu kepada semua makhluk. Jadi kalau rahmatan lil alamin tadi merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi siapa yang kita perlu contohi? Sudah tentu kita contohi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah di sini bagaimana interaksi baginda dengan makhluk lain seperti apa? Haiwan. Okey, yang mana bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan contoh. Okey, menunjukkan contoh bagaimana kita ni perlu menjaga alam atau berinteraksi dengan alam ini, sebab kelebihan manusia, yang mana manusia ini kelebihannya diberikan akal, serta manusia ini dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Okey, jadi kelebihan yang Allah SWT berikan kepada manusia sebagai khalifah itu menunjukkan bahawa manusia ini harus jalankan tanggungjawab dia kepada seluruh alam, termasuklah apa tadi kita nak bincangkan berkaitan dengan
haiwan itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya interaksi Nabi dengan haiwan ni? Okey, sekarang ini kita banyak dimomokkan atau dikecohkan dengan pelbagai sikap-sikap masyarakat terhadap haiwan. Kadang-kadang rasa tidak boleh digambarkan oleh akal ni seorang manusia bertindak seperti itu. Kan? Jadi persoalan-persoalan seperti ini membuatkan kita tertanya-tanya, mana peri kemanusiaan tu manusia itu sendiri? Okey, tapi kalau kita mengikut kerangka seperti mana yang dijelaskan atas sifat Nabi Muhammad SAW, sikap rahmatnya kepada haiwan, sudah tentu sebenarnya perkara ini tidak akan terjadi. Okey, jadi macam mana Nabi Muhammad SAW tu bersikap dengan haiwan? Dia menunjukkan bagaimana dia berinteraksi dengan haiwan tersebut. Okey, kalau dulu masa zaman Arab Jahiliyah, orang-orang musyrik menggunakan kepala kambing, mereka potong kepala kambing untuk dijadikan persembahan kepada berhala mereka. Okey, tapi pada zaman setelah Islam datang, Islam mengajar bagaimana kita nak bertindak atau bersikap dengan haiwan-haiwan itu. Okey, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinu qatlah. Okey, kalau nak membunuh haiwan tersebut, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Okey, wa idza zabahtum fa ahsinu zabha. Sekiranya nak disembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi dalam berinteraksi dengan haiwan, konsep rahmatan lil alamin juga menjelaskan apabila kita memerlukan satu keperluan kepada kita untuk membunuhnya, maka bunuh dengan cara yang baik. Bukan bunuh dengan cara berdendam, kejam dan sebagainya, tapi bunuh dengan cara yang baik. Kalau memerlukan kita untuk sembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Itu apa yang diajarkan dalam Islam, dan itu juga lah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dan begitu juga, okey, ada hadis yang menjelaskan berkaitan dengan larangan untuk kita sebagai manusia ini membuang air kecil. Maafkan saya menggunakan hadis ini untuk menjelaskan berkaitan dengan perkara ini. Adalah hadis yang menjelaskan larangan kepada kita untuk membuang air kecil di dalam lubang-lubang. Okey, kenapa larangan tersebut ada? Disebabkan kalau kita fikirkan balik, dalam lubang-lubang itu ada haiwan-haiwan yang tinggal, haiwan kecil seperti semut dan anai-anai. Maka bayangkan sifat Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada kita haiwan yang begitu kecil, semut, anak-anak juga mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Juga diperhatikan dan kita kena cakna terhadap perkara tersebut. Okey, itu perkara yang kecil. Macam mana pula dengan perkara yang kita tak nampak? Okey, perkara-perkara gaib seperti apa jin juga dibahaskan ataupun ada disebutkan dalam hadis berkaitan bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan sifatnya terhadap jin ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan larangan untuk kita beristinja dengan makanan ataupun lebihan makanan itu sendiri ataupun tulang-tulang. Okey, kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sebutkan bahawa tulang-tulang tersebut adalah makanan saudara kamu, iaitu jin. Bayangkan betapa Nabi Muhammad mengambil cakna, termasuklah terhadap perkara yang sebesar-sebesarnya itu siapa? Kita ni manusia, okey, orang sekeliling kita, wanita dan sebagainya, dan juga termasuklah di sini haiwan yang kecil yang turut mendapat perhatian Nabi Muhammad SAW, juga jin. Nabi Muhammad hormat, beri rahmat kerana apa? Dia adalah rahmatan lil alamin tadi kan, betul tak? Jadi sebab itulah Nabi Muhammad mengambil cakna bahawa itu makanan jin, maka jangan kamu beristinja dengan makanan tersebut. Okey, jadi saya rasa sekecil-kecil perkara iaitu sebiji besar biji sawi pun Nabi Muhammad ambil perhatian, ini kan pula sebesar-besar perkara, itulah yang kita panggil Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Ustazah atas penerangan yang saya kira mantap lah. Jadi kita dapat katakan berkaitan interaksi Nabi SAW dengan alam ini sudah banyak yang Ustazah berikan contoh sebentar tadi. Antaranya sikap rahmat Nabi terhadap haiwan yang menunjukkan contoh-contoh interaksi Nabi SAW kepada alam. Dengan antaranya membunuh dengan cara yang baik, tidak menyeksa, tidak bersikap zalim, sembelih dengan cara yang baik yang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum syarak itu seperti menggunakan pisau yang tajam dan sebagainya. Dan antaranya lagi bersikap rahmat kepada jin. Antaranya larangan membuang air kecil di lubang-lubang. Jadi Masya Allah, saya lihat
begitu sempurna sekali sifat Nabi SAW terhadap alam ini, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kebesar-besar perkara. Nabi menjaga interaksinya dengan alam ini. Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga, Ustazah. Melihat kepada situasi di negara kita sendiri, sebilangan daripada masyarakat kita melihat ketegasan dalam beramal dan melaksanakan hukum syariat Islam tidak menggambarkan Islam ini sebagai satu agama rahmat. Apalagi salah faham sebahagian masyarakat kita terhadap gagasan rahmatan lil alamin yang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu, sehingga menimbulkan isu sensitif dalam agama di negara kita dan menjadi polemik juga. Hal ini mungkin terjadi apabila sifat kepribadian Nabi hanya dilihat pada satu sudut semata-mata, seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, berkasih sayang, bertoleransi dan sebagainya. Lantaran menyimpul agama ini tinggi toleransinya sehingga tidak perlu bertegas dalam beberapa hal yang melibatkan fahaman pluralisme agama, liberalisme dalam agama dan seumpamanya yang menjadi isu sensitif terhadap agama Islam. Jadi apakah yang Ustazah boleh perjelaskan kepada kita semua dalam konteks hal ini? Silakan Ustazah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah moderator kita atas soalan. Okey, yang mana soalan ini juga semakin panas ya kita pada malam ini, insyaAllah. Okey, jadi sebenarnya apabila kita bercakap berkaitan dengan bagaimana salah faham terhadap konsep rahmatan lil alamin ini yang menjerumuskan terhadap kadang-kadang fitnah sebenarnya terhadap agama Islam itu sendiri, sebenarnya itulah yang kita katakan sebagai cabaran terhadap kefahaman konsep rahmatan lil alamin itu sendiri. Okey, jadi ini adalah cabaran. Kita membincangkan berkaitan cabaran yang dilalui dalam memahami konsep rahmatan lil alamin itu sendiri. Yang mana apabila berlebihan dalam memihak kepada agama Islam ini agama yang tolerasi, agama Islam ini agama yang bersifat damai dan kasih sayang, yang hanya melihat konsep rahmatan lil alamin itu hanya dari sudut nilai semata-mata, maka sebab itulah terjadinya salah faham terhadap konsep rahmatan lil alamin. Sedangkan sebenarnya konsep rahmatan lil alamin ini tidak boleh hanya dipandang dari sudut nilai semata-mata, tapi juga sebenarnya harus dipandang dari sudut hukum dan persyariatan rahmatan lil alamin itu sendiri. Okey, dan dalam agama Islam itu sendiri, sekadar untuk kita nak muatkan atau kita nak ikut perkara-perkara ataupun orang kata style zaman sekarang, kita cuba memasukkan ataupun kita sumbatkan dalam bahasanya kan, kita sumbatkan agama Islam itu ke dalam satu isu. Okey, sedangkan bukan itu sebenarnya. Ya betul, agama Islam, elemen yang dibawakan dari agama Islam universal, bersifat praktikal, alamiah, toleransi, kasih sayang dan sebagainya. Tetapi dalam konsep rahmatan lil alamin ini, konsep bertegas atau ketegasan juga sebenarnya diketengahkan. Macam mana tu konsep tegas dalam rahmatan lil alamin? Pelik tu, rahmatan lil alamin lembut je sebut dia, tiba ada tegas pula. Macam mana tu? Okey, jadi sedangkan sebenarnya sebahagian dalam keadaan memaksa ataupun memerlukan kita untuk bersifat tegas dan tidak berkompromi, itu juga merupakan sebahagian daripada menunjukkan sifat rahmat itu sendiri. Okey, pelik tu kan, macam mana tidak berkompromi ni boleh menunjukkan sifat rahmat tu. Okey, sebab apa? Ini sebenarnya telah dinyatakan oleh baginda sendiri Rasulullah SAW dalam hadis ketika baginda menghadapi ancaman daripada Abu Jahal. Daripada Abu Jahal yang menyeru orang-orang Quraisy untuk memusuhi Islam, perangi Islam. Jadi Nabi Muhammad pun nyatakan dalam hadis baginda dengan berkata apa? Baginda berkata, "Walladhi nafsihi biyadihi," dan demi apa? Nyawaku yang berada di tangannya. "Wala aqtulannahum," dan aku akan perangi mereka. "Wala usallibannahum," aku akan salib mereka. "Wala ahdiyannahum," aku akan berikan hidayah kepada mereka. "Wahum karihun," walaupun mereka ni benci. Sekalipun mereka ni tak suka apa yang aku berikan kepada mereka. Ini rahmatun. Sesungguhnya aku adalah
rahmat. Wa'atin Allah wa'azza wa jalla, yang diutuskan oleh Allah SWT. Wala yatawaffani hatta yuzhirallahu dinahu. Dan Allah itu tidak akan mematikanku sehingga Allah memenangkan agamanya. Jadi hadis ini kita perasan tak tadi? Ini rahmatun. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang Allah SWT utuskan. Tadi marah tu dekat Abu Jahal tu sebab dia nak perangi Islam. Tetapi dia tetap memasukkan elemen apa? Sesungguhnya aku ini adalah rahmat. Okey, yang mana jelas kat sini. Okey, hadis ini jelas bahawa Rasulullah SAW bertegas dalam memerangi orang kafir tetapi masih menyifatkan dirinya sebagai pembawa rahmat. Kerana apa? Kerana ketegasan baginda dalam menyebarkan Islam itu adalah satu rahmat. Sebab apa? Kalau bukan kerana ketegasan baginda, perjuangan mereka baginda dan para sahabat menyebarkan Islam ini, adakah Islam ini akan sampai kepada kita? Tak mungkin. Okey, berapa banyak darah tumpah, berapa banyak air mata mengalir untuk memperjuangkan Islam untuk sampai kepada kita pada hari ini, yang mana ini juga adalah satu rahmat daripada Allah SWT. Jadi berbalik kepada isu tadi, rahmat. Okey, rahmat itu walaupun dalam isu untuk memerangi kekufuran itu sendiri, okey, tapi Nabi kata apa? Wala ahdiyannahum, dan aku berikan hidayah kepada mereka walaupun mereka tak suka apa yang aku buat. Dalam memberi hidayah itu, nilainya adalah lebih besar daripada bertoleransi dengan orang-orang kafir ini. Sebab apa? Hidayah itu adalah sesuatu yang besar nilainya. Sebab apa? Bila dapat hidayah, insya-Allah itu adalah nikmat Islam, yang mana nikmat Islam itu dijelaskan juga sebagai satu rahmat daripada Allah SWT. Dan Dr. Sanusi jelaskan dalam artikel beliau, dia jelaskan apa? Hidayah dan rahmat ini adalah ibarat saudara kembar. Yang mana saling berkait. Bayangkan saudara kembar tu kan tak boleh berpisah. Kalau seorang sakit, orang ni sakit juga. Dia saling berkait. Macam tu jugalah dengan hidayah dan juga rahmatan di amal ini, yang mana saling berkait di antara satu sama lain, saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau kita hanya faham konsep rahmatan lil alamin semata-mata tetapi kita menyempikan hidayah, yang mana hidayah itu adalah kita perjuangkan keimanan, akidah, syiar Islam, maka sebab itulah kita nampak kelompongan yang mana merosakkan pemikiran umat Islam masa kini. Okey, yang mana merosakkan pemikiran umat Islam itu masuklah elemen-elemen sekular, pluralisme dan sebagainya. Okey, sedangkan sebenarnya hidayah dan juga rahmat itu harus selari. Yang mana apa yang saya dapat simpulkan pada bahagian ini adalah dalam urusan akidah dan syiar Islam, seorang Muslim itu seharusnya bertegas memperjuangkan akidah mereka. Kerana apa? Kerana itu jugalah adalah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah atas pendengaran yang begitu baik sekali. Jadi kita dapat katakan di sini cabaran masyarakat dalam memahami konsep rahmatan lil alamin ini menyentuh isu-isu sensitiviti agama di negara kita. Jadi sebagai masyarakat dan orang awam, kita tidak boleh memandang rahmatan lil alamin itu pada nilai semata-mata. Kita perlu melihat kepada pensyariatan hukum hakam Islam itu sendiri. Dan kita juga perlu bertegas dalam memerangi orang kafir. Tetapi kita perlu melihat juga rahmat ini dia datang bersama dengan hidayah. Betul kan Ustazah? Ya, betul. Tetapi jadi hidayah dan rahmat itu perlu selari. Jadi saya kira tidak salah kalau saya berikan contoh di sini seperti yang kita lihat perjuangan yang Ustaz Abid Liu, saya kira semua orang kenal ya, yang memberi dakwah dalam pelbagai bentuk, bersedekah, menderma dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat sikap rahmah di situ, itu kasih sayang yang melahirkan hidayah. Kita lihat Ustaz Abiliu sendiri tidak bersikap mengasihkan mungkin mengasihkan dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Dia bersikap sama rata. Begitulah sikap dan sifat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi Ustazah, saya kira kita sampai kepada soalan yang terakhir. Mungkin sebagai kesimpulan atau penggulungan. Jadi dalam realiti hidup di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa, jadi bagaimana kita sebagai umat Islam ingin menjadikan agama Islam ini dapat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat, tidak kira Muslim atau bukan Muslim, sebagai satu agama pembawa rahmat kepada sekalian alam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustazah Rara dengan contoh yang diberikan juga sangat baik yang mana dikaitkan dengan isu semasa masa kini yang turut mendapat perhatian daripada masyarakat masa kini. Yang mana usaha tersebut juga harus kita puji dan boleh dikatakan sifat itu tersebar rahmatan lil alamin, bukan sekadar kepada orang-orang yang orang Islam, malahan orang yang bukan Islam. Jadi itulah perkara yang kita akan bincangkan sekarang. Kita akan bincangkan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya rahmatan lil alamin ini kepada orang bukan Islam. Adakah rahmat tersebut hanya kepada orang Islam semata-mata? Mungkin jawapan atau persoalan ini telah ada dalam tangan jawapan hadirin dan hadirat yang saya hormati lagi kasihi penghuni syurga Allah SWT. Tetapi kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan persoalan ini. Yang mana kalau boleh saya kongsikan, yang mana berbezanya sikap Nabi dengan orang Islam yang tidak tahu dan tidak mengancam agama Islam itu sendiri, yang mana dia bersikap aman dan damai dengan orang yang bukan Islam. Ini bagi orang bukan Islam yang tidak mengancam agama Islam, yang di mana di Malaysia ini, kepelbagaian kaum yang sangat, negara lain sangat hormati kita. Dengan apa? Ya Allah, Malaysia ni ada pelbagai kaum tapi masih mengamalkan ajaran Islam, Masya Allah. Kan? Jadi kepelbagaian kaum di Malaysia ini kita boleh katakan orang yang bukan Islam atau non-Muslim di negara kita ini dalam sebuah kajian dijelaskan atau dikategorikan orang bukan Islam di negara Malaysia ini sebagai kafir zimmi, iaitu orang kafir yang mana mereka hormat dan mereka patuh terhadap perlembagaan negara, mereka bayar cukai dan tidak menentang pemerintah itu sendiri. Jadi orang-orang kafir seperti ini, mereka tidak mengancam agama Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sifat Nabi terhadap orang-orang seperti ini? Maka Nabi bersifat apa? Aman dan damai dengan mereka. Tapi sebenarnya hakikatnya para mufassir sendiri sebenarnya telah memperbincangkan topik ini, iaitu berkaitan dengan rahmatan lil alamin kepada non-Muslim. Dan termasuklah dalam perkara ini sebenarnya adalah Imam At-Tabari sendiri. Dalam tafsirnya dia mengemukakan perselisihan ulama berkaitan dengan konsep rahmat itu sendiri. Dan beliau melontarkan persoalan apa? Yang beliau lontarkan adalah, adakah rahmat ini sebenarnya untuk orang Islam sahaja atau termasuk di dalamnya adalah orang bukan Islam? Jadi kalau orang bukan Islam pun termasuk dalam konsep rahmatan lil alamin ini, jadi macam mana? Apa yang mereka dapat dari sudut rahmat itu sendiri? Macam mana mereka boleh dapat rahmat itu sendiri? Jadi apa yang dijelaskan? Dan untuk menjelaskan berkaitan perkara ini, Imam At-Tabari membawa atau mendatangkan pandangan Ibnu Abbas yang menjelaskan bahawa Ibnu Abbas jelaskan apa? Maksud ayat وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ surah Al-Anbiya ayat 107 ini membawa maksud rahmat itu adalah keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul. Rahmat yang paling besar itu adalah apa? Rahmat yang paling besar kepada manusia itu adalah keimanan seorang Muslim itu sendiri. Dia beriman kepada Allah dan Rasul, itu adalah rahmat bagi orang Islam. Macam mana pula Ibnu Abbas jelaskan kepada orang yang bukan Islam itu tadi? Ibnu Abbas jelaskan, dia jelaskan apa? Dan bagi yang tidak beriman, penangguhan azab untuk di dunia ini adalah satu rahmat kepada orang yang bukan Islam. Itu apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jadi dalam berinteraksi dengan non-Muslim ini ataupun dalam mencipta hubungan sosial dengan orang-orang yang bukan Islam ini,
ada Rasulullah SAW sendiri sebenarnya ada menunjukkan contoh bagaimana kita boleh berinteraksi dengan mereka. Okey, macam mana kita nak mencipta hubungan yang baik dengan mereka selagi mana mereka tidak mengancam agama Islam itu sendiri. Jadi macam mana kita nak berbuat baik dengan orang-orang yang bukan Islam ini. Okey, antaranya kalau boleh saya kongsikan sedikit, okey, antaranya adalah kita berlaku baik dengan mereka. Contohnya mungkin ada di kalangan kita yang berjiran dengan mereka yang bukan Islam. Okey, atau mungkin ada di antara kita ini yang kena bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Okey, jadi kita kena berlaku baik dengan mereka. Dan ini adalah konsep asas dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Apa tadi? Berbaik dengan mereka. Yang mana Rasulullah pesan dalam sebuah hadis, dia pesan kepada Asma. Dia kata apa? Asma, berbuat baiklah atau melayanilah ibu kamu dengan baik. Walaupun ketika itu ibu Asma itu adalah orang kafir. Tetapi Rasulullah pesan, kamu kena buat baik dengan ibu kamu itu walaupun dia orang kafir. Okey? Dan yang kedua, okey, dan apabila dia buat baik dengan ibunya, dia menunjukkan apa? Sebenarnya apa? Itu adalah salah satu atau sebahagian daripada dakwah bilhan. Kita berdakwah kepada orang kafir dengan cara yang baik, dengan cara kita santuni mereka dengan cara yang baik. Mungkin itu dapat menarik minat mereka untuk memeluk agama Islam. Tapi kalau orang Islam sendiri menunjukkan contoh yang tidak baik, macam mana kita nak tarik orang yang bukan beragama Islam? Itu yang pertama. Yang kedua adalah hormat mereka. Okey, kita kena hormati juga orang-orang non-Muslim ini. Kerana apa? Kerana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Bukhari yang mana hadis ini sangat masyhur. Okey, Rasulullah SAW sendiri pernah bangun terhadap jenazah seorang Yahudi. Para sahabat bertanya, okey, bukankah dia seorang Yahudi? Para sahabat bertanya. Rasulullah jawab apa? Jawapan Rasulullah, bukankah dia seorang manusia? Rasulullah memberikan tanda hormat kepada jenazah tersebut, jenazah seorang yang bukan Muslim itu tadi. Okey, itu menunjukkan kita juga sebagai umat Nabi Muhammad juga perlu hormat kepada orang yang bukan Muslim. Selagi mana ia tidak melanggar pensyariatan Islam, selagi mana ia tidak melanggar hukum-hukum agama Islam, maka kita kena hormat orang yang bukan Muslim ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dari sudut urusan pekerjaan. Nabi Muhammad sendiri ada melakukan urusan-urusan pekerjaan. Tambahan pula kita di Malaysia ini pada setengah sektor-sektor ekonomi, orang-orang non-Muslim mendahului atau terkedepan dalam sebahagian perkara. Maka selagi mana itu tidak bertentangan dengan agama Islam, maka dibolehkan atau kita tidak salah untuk melakukan urusan pekerjaan dengan orang yang bukan Muslim. Maka tak ada masalah. Apa yang dapat saya simpulkan adalah selagi mana orang yang bukan Islam atau non-Muslim itu tidak memberi ancaman kepada syiar, akidah, agama Islam, maka kita seharusnya bersikap rahmatan lil alamin seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi dapat kita simpulkan bahawa sikap kita sebagai umat Islam sebaiknya kita perlu berbaik dengan orang bukan Muslim, yang pertama. Yang kedua, menghormati mereka. Selagi mana mereka menghormati agama kita, sebagaimana kita melihat di situasi di Malaysia ini sendiri, rata-ratanya menghormati agama kita untuk kita menjalankan amal ibadah kita, syariat Islam kita. Dan disebabkan itu kita juga dapat melakukan urusan pekerjaan dengan orang bukan Muslim. Jadi Ustazah, saya kira ini mungkin perbahasan yang terakhir, dan boleh ke kalau saya buka soalan kepada para penonton untuk bertanya kepada Ustazah? Silakan Ustazah, boleh buka soalan kepada para penonton. Baiklah, ini soalan daripada Muhammad Wafiuddin. Assalamualaikum Ustazah. Maaf, saya nak bertanya, bagaimana nak mengaitkan isu peperangan dalam Islam dengan konsep rahmat buat seluruh alam? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Muhammad Wafiuddin dan juga Ustazah moderator atas soalan yang telah diajukan. Baiklah, jadi dalam isu peperangan,
Okey, dalam isu peperangan dalam Islam yang mana kita tahu sebahagian negara-negara Islam berperang di antara satu sama lain. Okey, mungkin ada beberapa perkara yang mereka hilaf di antara satu sama lain. Mereka tidak bersependapat, tidak sekufu dalam sesuatu perkara. Sedangkan mereka adalah sama-sama orang Islam. Sedangkan jelaskan bahawa perselisihan atau perbeza pendapat itu juga sebenarnya adalah satu rahmat. Okey, tetapi disebabkan tidak faham ataupun mungkin kurang faham terhadap isu ataupun perkara kerangka konsep rahmatan lil alamin yang hanya seperti yang dijelaskan dipandang dari sudut nilai itu tadi, tetapi tidak dipandang dari sudut apa? Dari sudut pensyariatan dan hukum. Kalau kita benar-benar mencontohi bagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan, kita tidak akan berperang. Maksudnya kita tidak akan melakukan pergaduhan atau perbalahan atau perselisihan faham kalau kita benar-benar mencontohi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad sendiri berhadapan dengan orang kafir yang zimmi, maksudnya orang kafir yang tidak mengancam nyawanya, maka Nabi Muhammad tidak mengganggu mereka. Biarkan mereka walaupun mereka bukan agama Islam. Sebab apa? La ikraha fiddin. Okey? Jadi macam tu jugalah sebenarnya dalam agama Islam. Okay, mungkin ada perselisihan yang mana tidak menurut ataupun tidak difahami dalam konsep rahmatan lil alamin. Kekurangan daripada situ adalah sebenarnya berlakunya permasalahan atau peperangan di kalangan orang Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Diharapkan semoga menjawab persoalan Muhammad Wafyuddin itu tadi. Jadi soalan yang seterusnya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, soalan saya, bagaimana hendak tunjuk rahmatan lil alamin kepada masyarakat non-Muslim di Malaysia, sedangkan sejak tahun lepas lagi golongan agamawan na'udzubillah menjadi punca kepada isu kemanusiaan, mostly isu hak wanita. Mungkin saya kira ia berkaitan isu transgender dan seumpamanya. Mungkin silakan Ustazah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Moderator dan Hana Rusli atas soalan yang telah diajukan. InsyaAllah dengan ilmu saya yang masih belajar dan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini tidak pernah habis sampai kita penghujung hayat, insyaAllah saya akan cuba jawab soalan ini. Yang mana dijelaskan adalah soalan tersebut berkaitan dengan bagaimana kita nak tunjukkan sebenarnya rahmatan lil alamin kepada golongan orang yang bukan Islam. Sedangkan kita nampak sekarang ni kadang-kadang golongan agamawan sendiri yang menjadi fitnah terhadap agama itu tadi. Nauzubillah min zalik. Okay? Dan jadi macam mana sebenarnya? Pada pandangan saya, pada pandangan saya, sekecil-kecil perkara itu adalah bermula daripada individu itu sendiri. Kalau kita sendiri, dalam diri kita, kita tak payah tengok dulu orang lain kita tengok diri kita sendiri dulu. Adakah kita mampu untuk menampilkan atau menunjukkan konsep rahmatan lil alamin itu sendiri mengikut kerangka siapa? Kerangka Nabi Muhammad SAW. Ya benar, dalam konsep rahmatan lil alamin ini, Islam dianggap sebagai agama yang bertoleransi, agama yang syumul, agama yang bersifat universal, damai, kasih sayang terhadap penganutnya, juga agama yang membuka kepada, bersifat terbuka terhadap agama lain. Bukan sampai kita melanggar syariat, tidak, tapi bersifat terbuka. Kita boleh bercakap dengan mereka, boleh berurusan dengan mereka selagi mana ia tidak berlanggar dengan syariat itu tadi. Tapi sebenarnya sekarang ini, isu sekarang ini, di akhir zaman ini banyaknya berlaku fitnah terhadap agama, sampaikan orang agamawan sendiri tidak mampu menunjukkan atau menampilkan contoh yang baik. Jadi apa yang kita boleh buat? Antaranya pertama tadi, tunjukkan daripada sifat individu, sikap individu, iaitu kita sendiri. Yang kedua adalah melalui apa? Menuntut ilmu. Tak lain tak bukan, menuntut ilmu juga adalah salah satu jalan atau cara untuk kita menambah baik. Dengan ilmu yang kita ada, lagi banyak kita menuntut ilmu, lagi banyak kita dapat terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita. Tidak dinafikan, ada golongan agamawan yang sekarang ini hangat menjadi perbincangan. Siapa tak kenal? Semua kenal Ustaz Abid Liu. Sampaikan dalam kelas bila saya bicarakan, semua kenal ke Ustaz Abid Liu? Kenal Ustazah. Semua pelajar saya excited bila kita sebut pasal Ustaz Abid Liu kerana mereka memandang Ustaz Abid Liu itu sebagai contoh yang sangat baik dalam masyarakat. Dan ada juga segelintir yang tidak menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, yang mana non-Muslim akan mengatakan apa agama Islam ini dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya kita sebagai individu bukan sahaja menuntut ilmu, malahan mengaplikasikan
melalui apa? Dakwah bil had itu tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Jadi apa isi penting yang kita dapat tadi adalah kita perlu menonjolkan sifat rahmah itu dari diri sendiri, itu sebagai individu. Yang kedua, kita perlu menuntut ilmu. Maksudnya sebagai umat Islam, kita perlu menguasai ilmu fiqh, akidah, tasawuf yang menjadi fardu ain kepada setiap umat Islam, dan ilmu-ilmu ini perlulah kita aplikasikan dalam kehidupan seharian supaya ia dapat melahirkan atau menjadikan kita individu yang bersifat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya lihat ada soalan yang seterusnya ke? Soalan yang seterusnya daripada Ain Muhammad Zain. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana caranya untuk kita menjawab isu-isu yang diperdebatkan seperti slogan rahmatan lil alamin ini sepertinya dijadikan seolah-olah rahmatan lil kafirin kerana memilih untuk lebih berlapang dada dengan bukan Muslim berbanding Muslim. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah moderator yang membacakan soalan dan juga saudari kita yang bertanyakan soalan, Ain Muhammad Zain. Saya doakan Ustazah Ain juga insya-Allah menjadi seorang yang hebat. Okey, jadi menjawab persoalan tersebut berkaitan slogan yang pernah kita dihebohkan, negara kita pernah dihebohkan dengan soal slogan yang rahmatan lil alamin itu tidak mencapai, hanyalah kepada rahmatan lil kafirin. Ini ada kaitan sebenarnya dengan isu politik sebenarnya. Okey, yang mana sebenarnya kalau kita cari banyak sebenarnya mufti-mufti yang telah menjawab berkaitan dengan isu tersebut. Okey, apa yang saya dapat simpulkan daripada isu yang berlaku ini daripada saya seorang hamba Allah yang Subhanahu Wa Taala yang masih belajar. Okey, jadi secara ringkas apa yang saya boleh berikan adalah sebenarnya konsep rahmatan lil alamin ini kita berbalik tadi. Kita kena pandang bukan semata-mata dari sudut nilai rahmat itu sendiri, iaitu apa? Agama yang toleransi, damai, berkasih sayang. Bukan semata-mata itu. Malahan sebenarnya rahmatan lil alamin itu seharusnya dipandang dengan apa? Adanya hukum dan persyariatan. Adanya konsep ketegasan dalam rahmatan lil alamin ini. Adanya konsep kalau kita berhadapan dengan perkara-perkara jahiliah yang mana ia melanggar syariat Islam itu tadi, hukum Islam itu tadi, maka kita harus bersifat tegas dengannya seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu juga kalau rahmatan lil kafirin yang telah dimomokkan oleh masyarakat ketika dahulu yang mana menganggap bahawa segelintir para maksudnya di Malaysia ini yang hanya menegakkan atau menyebelahi orang kafir, sampaikan tidak tahu yang mana satu sebenarnya hak-hak atau tanggungjawab sebagai seorang Muslim, yang mana kita boleh tegah, yang mana yang kita kena dalam sesuatu isu yang kita kena bertegas, kita kena bertegas. Okey, kekeliruan ini sebenarnya dibentuk oleh apa? Kesalahan dalam memahami apa sebenarnya konsep rahmatan lil alamin itu. Okey, bila rahmatan lil alamin hanya dipandang dari sudut apa? Nilai itu tadi, maka lahirlah pemikiran sekular, maka lahirlah kesalahfahaman dalam agama, maka lahirlah pemikiran yang mengikut rentak atau style atau trend masa kini dan meninggalkan nilai-nilai dalam agama Islam itu sendiri. Jadi dalam berhadapan dengan isu ini sebenarnya berbalik-balik kepada mereka yang perlu faham sebenarnya konsep rahmatan lil alamin bukan sahaja atau semata-mata apa tadi agama Islam sebagai toleransi, damai, kasih sayang, tetapi juga faham bila berhadapan dengan isu yang melanggar syariat, keimanan atau menegakkan hidayah orang Islam itu tadi, maka sebagai seorang Islam kita seharusnya bertegas dalam perkara tersebut. Jadi itu sahaja jawapan daripada saya rasa. Wallahu a'lam. Saya kembali kepada sekali ini kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah atas jawapan yang saya kira cukup sudah sempurna lah. Iaitu kita perlu mengutamakan syariat Islam berbanding kita berlapang dada dengan orang-orang kafir dalam menegakkan terutamanya akidah Islam sendiri. Bukan memandang kepada nilai toleransi, bersifat kasih sayang yang sehingga mengetepikan hukum hakam syariat Islam itu sendiri. Jadi kita
sebagai umat Islam kita perlu tegas terhadap apa pegangan dan jati diri kita sebagai umat Islam. Jadi saya kira mungkin setakat di sini sahaja perbahasan kita dalam wacana bicara wahyu siri ketiga pada kali ini, dan saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Nur Ain kerana sudi meluangkan masa untuk menjadi panel jemputan pada malam ini. Dan sekadar itu saja daripada saya dan wakil kelab ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keharuman setang di syurga, bukan kilauan sebilah belati. Kata janjimu seharu setanggi syurga.